Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini, pada hari Jumaat yang mulia, dapat sama-sama kita kembali dalam siri tadarus dan tadabbur kita. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada pagi ini kita akan baca dari ayat yang ke-28 surah Ibrahim ayat 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين
وسخر لكم الليل والنهار. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Jadi alhamdulillah, hari ini pun hari Jumaat, perbanyakkanlah kita selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hari ini kita sambung ayat yang ke-28 dari kisah semalam, iaitu kalau kita nak flashback balik cerita ni, Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan kepada orang yang beriman bahawa bila mereka mengucapkan kalimah yang baik, iaitulah kalimah la ilaha illallah, maka dia seperti pokok yang teguh akarnya. Teguh akarnya dan pucuknya menjulang ke langit. Iaitu apabila mereka beriman, iman mereka itu seperti akar yang kukuh dan akan membuahkan hasil di langit dengan amalan-amalan mereka. Adapun orang-orang yang kufur dan tidak beriman, kekufuran mereka itu seperti pokok yang buruk, yang mana boleh tercabut dari bumi bila-bila masa sahaja. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, orang yang beriman, kalimah yang baik itu, perkataan yang benar itu Allah Taala akan tetapkan bagi mereka dunia dan akhirat. Mana kukuhnya, itulah di antara sifat kukuhnya kalimah la ilaha illallah itu, di mana Allah Azza wa Jalla akan memberikan keteguhan kepada para penyebutnya. Orang yang menyebutnya, Allah Ta'ala bagi keteguhan di dunia dan juga di hari akhirat. Dan kita dah sebut semalam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang orang yang beriman, apabila dia meninggal dunia, dia akan dibawa ke kubur dan mereka akan ditanya oleh malaikat di dalam kubur. Di saat itulah mereka perlu kepada tathbit, keteguhan. Yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat 27 ni, yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah beri keteguhan kepada orang-orang yang beriman bil qawli tsabiti, dengan perkataan yang teguh dunia dan akhirat. Di dunia ni bila? Iaitu dalam kubur sebelum berlakunya kiamat. Bila ditanya, maka dia boleh jawab. Allah beri keteguhan dia untuk dia menjawab soalan malaikat. Dan hadis yang ada dalam cerita ni panjang. Azab kubur ni atau fitnah kubur ni, kalau dalil yang ada menunjukkan wujudnya fitnah kubur, inilah dia. Ayat 27 surah Ibrahim. Ada orang tak percaya kepada fitnah kubur dan azab kubur. Dia tak percaya. Dia kata kubur tu kubur lah. Jadi tanah lah. Jadi manusia ni akan ditanya di hari akhirat. Dia tak percaya kepada azab dan fitnah dan juga azab kubur. Fitnah kubur ni apa? Fitnah kubur ni temuduga, interview. Bahasa kita mudahlah nak supaya faham. Tes. Fitnah ni dia panggil tes. Bila dia masuk di kubur, mula-mula dia kena lalu tes dulu. Tes tu dia panggil fitnah. Jadi dalam ada orang tak percaya kepada fitnah kubur dan azab kubur. Sebab apa? Dia kata dalam Quran ni tak ada sebut pun cerita tentang azab kubur dan fitnah kubur. Dalam Quran sebut
cerita azab neraka Jahannam. Jadi mereka mengingkari adanya azab kubur. Jadi jawapan dia atau adanya fitnah kubur, jawapan dia adalah ayat 27 surah Ibrahim. Okey? Di mana Allah Subhanahu wa taala kata, Allah bagi keteguhan kepada orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Yang dimaksudkan di dunia ini adalah al-mas'alah fil qubur. Okey? Bila disoal dengan pertanyaan kubur, maka disitulah fitnahnya. Fitnah kubur. Kemudian di hari akhirat dia akan ditanya sekali lagi, dihisab di hari akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut setelah itu ayat yang kita baca pada hari ini. Alam tara ila allazina baddalu ni'matallah. Apa maksud dia? Tidakkah mereka melihat atau tidakkah kamu melihat dan merasa ajaib terhadap orang-orang kafir yang telah menukar kesyukuran nikmat Allah dengan kekufuran. Alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran. Dia tukar nikmat Allah dengan kekufuran. Kamu tak rasa pelik ke? Tak rasa pelik ke? Orang yang tukar nikmat Allah dengan kekufuran. Okey? Dengan kekufuran. Berkata Ibnu Abbas, hum kuffaru ahli Makkah. Mereka ini ialah orang-orang kafir dari kalangan ahli Makkah, di mana Allah Ta'ala bagi kepada mereka kenikmatan. Kenikmatan dia ada yang sebut di sini musyriku Quraisy atathum ni'matullahil iman fabaddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Turun ayat ni kepada kafir Quraisy yang tukar nikmat Allah bagi kepada dia, dia jadi kufur. Besar nikmat Allah bagi kepada dia. Apa dia? Lahir di Mekah, hidup di Mekah, rezeki lagi, orang hormat lagi, macam-macam. Sebaliknya mereka kufur kepada Allah. Wal makna, dan makna ayat ini umum kepada semua orang kafir yang Allah bagi nikmat kepada mereka. Tiba-tiba dia tukar kenikmatan itu dengan kekufuran. Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan menempatkan kaum mereka ke dalam kebinasaan. Ke dalam kebinasaan. Wa ja'alu lil jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Neraka Jahannamlah tempat mereka yang akan menderita bakarannya. Dan ingatlah seburuk-buruk tempat menetap adalah neraka Jahannam. Seburuk-buruk tempat untuk menetap adalah neraka Jahannam. Wa ja'alu lillahi andadan. Bagaimana mereka tukar nikmat Allah jadi kekufuran? Ialah mereka mengada-adakan sekutu bagi Allah. Liyudillu an sabilih, untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Bukan setakat dia menjadikan sekutu bagi Allah, malah dia ajak pula manusia jadi kufur.
Orang pergi Mekah tengok Kaabah, dia ajak pula orang pergi Mekah tu sembah berhala dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Qul tamatta'u, bersenang-senanglah, katakanlah wahai Muhammad, bersenang-senanglah. Tamatta'u, tamatta'u ni merasakan nikmat. Mata'ul hayatid dunya, mata'un qalil. Bila Allah Taala sebut mata', itu maknanya kenikmatan. Bila Allah Taala sebut qul tamatta'u, katakanlah wahai Muhammad, rasailah nikmat itu. Bersenang-senanglah dengan nikmat itu. Fa inna masirakum ilan nar, kerana sesungguhnya kesudahan bagi kamu adalah neraka. Kamu akan pergi ke neraka. Jadi orang kufur kepada Allah ni, Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata tamatta'u, bersenang-senanglah dengan nikmat. Dan kebanyakan mereka yang kufur kepada Allah ni memang nikmat banyak. Dan Allah tak halang pun mereka dari kenikmatan dunia. Malah dunia ni Allah bagi lebih kepada mereka yang kufur, lebih daripada orang yang beriman. Kita tengok orang paling kaya di dunia lah ni orang kafir. Orang paling kaya di Malaysia orang kafir. Dah. Jadi tak heran pasal Allah Ta'ala yang kata dalam Quran, katakanlah wahai Muhammad, tamatta'u, bersenang-senanglah. Sebab apa Allah Ta'ala bagi kesenangan? Ada banyak sebab. Boleh jadi sebab mereka ni baik di dunianya, lalu Allah membalas kebaikan mereka dengan rezeki di dunia, supaya di hari akhirat mereka itu tidak ada lagi alasan dan hujah di hadapan Allah. Tapi orang beriman, Allah tangguhkan nikmat supaya apa? Allah Ta'ala nak bagi yang lebih baik di hari akhirat untuk mereka. Jadi memang jangan peliklah kalau orang kafir tu senang lenang, orang Islam tu susah. Jangan pelik, sebab Allah berkehendak begitu. Qul tamatta'u, merasailah nikmat. Fa inna masirakum ilan nar, tapi sesungguhnya tempat kamu kembali adalah di neraka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kata, numatti'uhum qalila thumma nattarruhum ila azabin ghalidh. Kami bagi nikmat kepada mereka sedikit. Qalilan. Kalau kita tengok banyak tu, sikit baru sebenarnya, tapi mereka tertipulah. Dia kufur, Allah bagi nikmat. Dia kufur, Allah bagi nikmat. Dia lupa. Kita tengok cerita dalam Ashabul Kahfi kan. Ada dua orang. Wa daraballahu mathalan rajulaini. Ahaduhuma apa tu daraballahu mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin. Allah Ta'ala bagi kebun yang cantik, padahal dia kufur. Kata salah seorang daripada tu, siapa dia masuk, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia masuk kebun dia rasa, aku rasa kebun ni tak rosak. Sehingga kawan dia kata, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kamu kufur, macam mana kamu kufur dengan Allah? Padahal dia cipta kamu, dia begini, tak percaya kepada Allah. Sebab apa? Sebab nikmat. Kadang-kadang nikmat tu datang menyebabkan orang kufur kepada Allah. Kita berlindunglah dengan Allah daripada nikmat yang menjadikan kita kufur. Semoga Allah memberi kepada kita nikmat yang menjadikan kita syukur. Ada dua nikmat manusia ni. Manusia bila dapat nikmat,
dia tukar badalu ni'matallahi kufran. Dia tukar nikmat Allah dengan kekufuran. Ada orang dia dapat nikmat, dia balas dengan kesyukuran. Jadi kita tak tahu nikmat mana yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Kita harap, kita doa kepada Allah, Allah jadikan kita ni orang yang mensyukuri nikmat, bukan orang yang mengkufuri nikmat. Syukur kepada nikmat Allah. Allah tak bagi lagi kat kita. Kalau Allah bagi, takut juga. Nah, macam Qarun waktu tak kaya, kata kepada Nabi Musa, kalau aku kaya macam gini, macam-macam minta dengan Nabi Musa. Nah, dia pengikut Nabi Musa. Nah, pada awalnya. Kemudian bila Allah bagi dia kaya, habis. Lupa kepada Allah. Kita ni tak diuji lagi. Tak uji. Kalau Allah bagi duit banyak, tak tahu lagi setara mana. Tapi kalau Ustaz, kalau kita kehidupan kita ni, kita dapat nikmat dia kan? Kita betul syukur katakan. Allah Ta'ala bagi nikmat tu untuk kita syukuri. Sebab tu orang beriman, dia tak tengok kepada apa yang dia dapat. Dia akan tengok apa yang dipanggil apa? Reflect daripada sesuatu perkara tu. Reflect tu yang kita nak tengok. Kalau nikmat datang kepada kita, reflect kita adalah kesyukuran, maka nikmat itu adalah anugerah. Anugerah Allah. Tapi kalau nikmat tu datang kepada seseorang, reflect dia kekufuran, maka dia jadi fitnah. Fitnah dan juga ujian lah. So kita tengok reflect kita. Ada juga orang kafir yang susah. Dengan kesusahan dia jadi kufur. Maka itu ujian bagi dia. Ada orang beriman dengan susah, reflect dia adalah kebaikan. So kita tak tahu nikmat ni dia tak akan jadi nikmat sehinggalah kita mensyukurinya. Sakit bila kita syukur dia jadi nikmat. Kaya bila dia kufur dia jadi bala, musibah. So kita minta dengan Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ni bagi kepada kita nikmat iman, nikmat syukur, nikmat sabar. Sebab tu itulah sebenarnya anugerah. Kita dah sebut sebelum daripada ni, sifat sabar ni tak boleh kita buat melainkan ada sebab. Betul tak? Kita dah sebut dah sebelum ni. Sifat sabar tak boleh kita buat melainkan ada sebab. Sifat syukur kita boleh cari sebab dia banyak, terlalu banyak sebab untuk bersyukur. Nah, terlalu banyak sebab untuk bersyukur. Kita celak mata, alhamdulillah hari ni aku boleh hidup. Boleh nafas, alhamdulillah. Boleh jalan, alhamdulillah. Boleh makan, alhamdulillah. Semua benda ni syukur, alhamdulillah. Tapi sabar nak kena cari sebab. Ujian. Nah, aku sabar sebab matahari cerah hari ni. Tak ada. Aku sabar sebab mata aku celik hari ni. Tak ada. Allah akan bagi nikmat kepada siapa yang dia pun bagi ujian. Dengan ujian tersebut dia pun boleh sabar. Kalau tak ada ujian dia tak boleh sabar. Jadi orang beriman dia melihat kepada reflect dia, reflect. Apa yang dia buat. Bila dia sabar, alhamdulillah. Syukur pada Allah, Allah bagi ujian ni supaya aku boleh sabar. Sebab tu orang beriman ni pahala dia senantiasa. Bila Allah bagi harta, dia pun guna kepada jalan Allah dia, alhamdulillah. Jangan pula dia kata alhamdulillah aku dapat harta yang banyak ni, dia guna pada jalan kemungkaran. Yang kita pergi clubbing tu, alhamdulillah. Main clubbing, karaoke tu, alhamdulillah tak jadi. Jadi sebab apa?
Sebab Allah Ta'ala bagi kepada kita ni nikmat untuk kita syukuri. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Baik. Qul ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, okay, yang beriman, yuqimus salah, hendaklah mereka mendirikan salat, wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan dermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Sama ada dengan merahsiakan pemberian itu sirran wa alaniyah, ataupun secara terbuka. Min qabli an ya'tiya yaum, sebelum datangnya hari, la bay'un fi, tidak ada jual beli padanya, wala khilal, dan tidak ada sahabat handai. Kemudian Allah Ta'ala dalam ayat ni memerintahkan supaya salat dan juga infak. Salat dan juga infak. Sebelum datangnya hari kiamat. Sebelum datangnya hari kiamat. Berkaitan dengan salat, betul lah. Yuqimus salat, dia adalah tanggungjawab kita, fardu ain di atas setiap manusia. Berkaitan dengan infak pula, Allah Ta'ala perintahkan kita juga untuk infak dari harta yang kita dapat. Sirran wa alaniyah, secara sembunyi dan juga terang-terangan. Kita pernah sebut dah sebelum daripada ni, dalam ayat infak, memang Allah Ta'ala sebut sembunyi dulu, barulah terang-terangan. Menunjukkan kemuliaan sifat sembunyi lebih utama daripada sifat terang-terangan. Baik. Min qabli an ya'ti yaum, sebelum datangnya hari, tidak ada jual beli. Tidak ada jual beli, makna nak beli pahala tu tak boleh. Hari akhirat nak beli pahala. Orang tu dapat pahala banyak, kita pun bawa segoni harta. Boleh tak aku nak beli pahala dengan kamu? Sampai hari akhirat tak boleh dah lah. Tapi kalau di dunia boleh tak beli pahala? Beli pahala. Beli macam mana nak beli pahala? Infak. Belilah tu. Kalau upah awak pahala, saya upah awak semayang untuk saya. Tak boleh. Tu bukan cara dia. Nak beli pahala pun kena tengok cara juga. Okay? Saya upah awak baca Quran untuk saya. Tak boleh. Yang tu tak jadi. Beli pahala ni maknanya infak. Sedekah. Macam-macam lah. Ataupun membeli kemaafan. Boleh juga. Beli pahala juga. Dalam hukum qisas, bila mati kan, hukum bunuh, ada istilah diat. Diat ni bayar, ganti rugi. Berapa ahli keluarga tu sanggup untuk bayar kemaafan? 10 juta, bayar 10 juta. Kita hari ni tak ada istilah tu, tak ada istilah kemaafan. Tak beli, tak boleh nak beli. Muka itu kan baru ni askar mati kena langgar kat traffic light tu. Yang langgar tu budak perempuan, ambil dadah, mati dia kawan tu, tentera tu. Kena denda 8,500 ya. 8,500 kena penjara berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun 8,500. Keluarga maaf ke tak? Keluarga tak maaf. Tapi kalau dalam Islam, dia boleh dapat boleh dapat duit bayaran ganti rugi. Kalau dia dihukum bunuh sekalipun, kalau contohnya dia hukum bunuh, boleh keluarga tu maafkan untuk tidak dihukum bunuh dengan bayaran dia. Bayar 10 juta bebas. Tapi tak boleh kita buat hukuman gitu dekat sini. Itu terpulang pada pemerintah lah nak buat. Masalah kita lah ni, kita ada undang-undang lot rate. Perlembagaan kita ni ditulis oleh manusia, dan
ada klausa-klausa yang mana ada sekatan lah. Tapi sebenarnya boleh je nak buat atas keberanian lah. Kita doalah kepada pemerintah kita, pemimpin kita. Di Arab Saudi praktis lah. Arab Saudi praktis. Lain pada Arab Saudi tak juga. Lain negara wallahu alam lah. Saya pun tak pastilah. Cuma kita tahu yang laksanakan hukum hudud ni sekarang ni di Arab Saudi. Brunei, Brunei. Tapi tak implement lagi. Dia Brunei tak itu sangatlah. Wallahu taala alam. So ada tekanan antarabangsa juga pada Brunei ni. Cuma kalau di Arab Saudi tu pernah berlaku lah. Bukan kawan saya dulu waktu belajar tu satu batch. Dia balik daripada haji dan dia apa? Kemalangan. Bila kemalangan driver tu selamat. Orang yang bawa dia muatan tu overload. Bawa GMC pula laju, pecah tayar, terbalik. Ada kawan tu meninggal. Nama dia Abdullah, anak Ustaz Zubair. Meninggal. Dia 2 orang. Seorang tu koma lama. Tapi sembuhlah alhamdulillah. Seorang meninggal. 2 orang tu dalam batch saya lah. Waktu duk bicara tu memang keluarga driver tu mari dia minta maaf. Dan yalah dia minta kemaafan supaya tidak dihukum. Lepas tu macam mana dia deal dengan keluarga tu saya lupa dah. Tapi dia boleh bayar kemaafan. Minta bayar. Beli lah. Kalau orang tu nak dia Saudi memang gitu. Bukanlah bermaksud dia dilepaskan hukuman, tapi nak ayatnya engkau benar bunuh tu tidak berlaku. Keluarga boleh memaafkan dan sebagainya. Itu antara benda yang Allah Ta'ala jadikan syariat. Kalau orang tu dah dimaafkan di dunia, hari akhirat lepaslah. Lepaslah sebab dia dah minta kemaafan. Dia bayar dia, tidak dihukum, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Jadi begitulah. Macam juga cerita apa? Minta halal buah apple dan sebagainya, kena kerja, makanan, duit halal. Dia nak apa tu? Minta kemaafan dan minta halal. Apa yang dia buat, kalau orang tu suruh bayarlah. Baik. Jadi nikmat infak ni Allah Ta'ala suruh sama ada kita sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datangnya hari, tiada lagi jual beli dan tiada lagi kawan yang boleh bantu. Tak ada dah. Kawan yang boleh bantu tak ada. Lah ni ada banyak kena tangkap guna kabel. Kabel tu kabel ni lah macam-macam. Akhirnya selamat. Hari akhirat tak ada dah kabel. Mana tak ada. Yang boleh kita guna kabel syafaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga syafaat lain lah. Syafaat dari amal soleh, syafaat dari ahli keluarga, syafaat dari kawan-kawan. Boleh, tapi semua syafaat itu akan bergantung dengan keizinan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala tak izin, kawan pun tak boleh tolong. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, kawan di sini maksudnya tidak dapat memberi pertolongan tanpa syafaat. Kalau ada syafaat, insya-Allah. Tapi kalau tak ada syafaat, kawan mana pun tak boleh tolong. Kawan mana pun tak boleh tolong. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah terangkan balik tentang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, supaya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat tu kena sambung juga pula minggu depan. Besok kita Lu'lu' wal Marjan. Esok kita baca Lu'lu' wal Marjan, supaya kita dapat
baca Quran dan kita dapat baca hadis. Dua-dua kita dapatlah. Kita ambil baca Quran memang confirm lah yang tidak dipertikaikan kesahihannya, dan kita ambil pula hadis Bukhari dan Muslim juga yang paling sahih. Supaya kita ni mudah ya. Saya ni tak erti mana, cuma kita guna jalan mudah. Mana jalan mudah? Baca yang betul-betul dah confirm dah. Selamat mudah pada kita. Kamu baca, aku baca Quran. Baca hadis Bukhari Muslim. Jadi insya-Allah kita mula dengan yang tu, tak adalah isu dia baca hadis palsu, baca. Tak adalah hadis ni sahih ke tidak. Tak. Kita baca hak mudah, hak betul-betul sahih dulu. Kemudian kalau ada hak yang berbangkit sikit satu dua tu, itulah baru kita boleh cek sumber dia lah. Jadi gitulah cara kita bagi yang tak pandai ni lagu itulah. Kita ambil yang mudah, yang ulama dah susun untuk kita, so kita ambil. InsyaAllah besok kita akan baca Lu'lu' wal Marjan, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.